Hakim dedah Najib tidak pernah lapor polis terhadap colo. Yana Najib titip pesanan buat Najib Razak. UMNO percaya perintah bela diri bukan membuktikan Najib bersalah. Timbalan Menteri Nafi keluarkan larangan menggunakan KWSP bagi tujuan haji. CEO GISPH cabar penahanannya bawah SOSMA. JPP Bersatu nafi masuk campur tangan pemilihan Pemuda Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Mahkamah Tinggi mendedahkan bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak membuat sebarang laporan terhadap Low Teck Jo berkait dakwaan peranan ahli perniagaan itu selepas skandal 1MDB meletus hampir sedekad lalu. Hakim Colin Lawrence Sequeira berkata, keterangan diberikan pegawai penyiasat dalam kes 1MDB menunjukkan pihak berkuasa tidak pernah menerima apa jua aduan daripada Najib atau pegawainya. Pada 2015, Najib telah diperintahkan untuk membela diri ke atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang melibatkan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB. Hakim turut maklum selepas isu 1MDB mendapat liputan meluas pada 2015, bekas pengerusinya Baki Saleh dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Syahrul Azral Ibrahim Halmi dipanggil memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Tambah Hakim Collins, satu lagi insiden pada 2013 apabila juruaudit daripada KPMG mempersoalkan pelaburan 1MDB $2.3 bilion dalam Brazen Sky Limited. Juruaudit berkenaan enggan menandatangani penyata kewangan 1MDB pada 2013 kerana tidak dapat menentusahkan keaslian pelaburan tersebut. Hakim seterusnya berkata, perkara ini telah menimbulkan inferens munasabah bahawa skandal ini mencurigakan. Dalam perkembangan sama, anak Najib Razak, Noryana Najwa, menzahirkan rasa tenang dan tabah selepas bekas Perdana Menteri itu perlu berdepan dengan perjalanan panjang di mahkamah berhubung skandal 1MDB. Menerusi platform media sosialnya, dia dan keluarga menghantar isyarat bahawa mereka tetap bersemangat. Dia juga turut memuat naik gambar Najib yang kelihatan sedih sambil mengiringi caption, "Kita akan melalui ini bersama." Ahli politik dari Pahang itu dipenjarakan sejak Ogos 2022 atas sabitan jenayah membabitkan dana syarikat SRC International Sdn Bhd. Sebelum ini, Ketua Puteri UMNO Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi berkata, sayap pergerakan itu akan bersama anak perempuan Najib yang juga Exco Puteri UMNO Yana Najib dalam memperjuangkan nasib menimpa bapanya. Sementara itu, UMNO berpendapat keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan bekas Perdana Menteri Najib Razak membela diri bukan bermaksud beliau telah terbukti bersalah terhadap 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. Presiden UMNO Zahid Hamidi menerusi kenyataan berkata, ruang itu sebaliknya membolehkan Najib membela diri dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Menurutnya, UMNO akan terus memberi sokongan penuh untuk memastikan Najib mendapat keadilan. Bekas ahli Parlimen Pekan itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit bagi kes salah guna kuasa, pengubahan wang dan pecah amanah jenayah dalam kes SRC International melibatkan dana berjumlah 42 juta ringgit. Namun, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada Februari lalu bersetuju memendekkan hukuman penjara Najib kepada 6 tahun dan denda dikurangkan separuh. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying menegaskan sebarang dakwaan mengenai larangan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk tujuan menunaikan ibadah haji adalah tidak benar dan berunsur fitnah.
Beliau berkata tindakan pantas perlu diambil untuk menghalang penyebaran berita palsu itu daripada pencetuskan isu sensitif berkaitan agama, kaum dan raja. Justru Lim berkata, laporan polis telah dibuat pegawai tugas-tugas khas bagi membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang sengaja memanipulasi maklumat untuk menyemarakkan ketegangan antara kaum. Timbalan menteri itu juga tegas menjelaskan bahawa akaun sejahtera KWSP boleh digunakan oleh bakal jemaah haji yang berusia di bawah 55 tahun tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Beliau berkata prosedur itu telah kekal sejak diperkenalkan pada 2013 tanpa mengira siapa yang memegang tampuk pemerintahan. Ketua Pegawai Eksekutif Global Equal Services and Businesses Holdings GISBH, Nasruddin Muhammad Ali, hari ini memfailkan permohonan habeas corpus bagi mencabar penahanannya mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Menurut Berita Harian, beliau memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Johor Bahru bersama isterinya Azur Ahmad Yusof dan Suhaimi Muhammad Sani. Suhaimi dijangka didakwa di Mahkamah Session Kota Tinggi mengikut SOSMA petang ini. Ketiga-tiga mereka selaku pemohon menamakan Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara, Pendakwa Raya, Pengarah Penjara Selangor dan Wilayah Kuala Lumpur serta Kerajaan Malaysia sebagai responden. Mereka memohon perintah itu dikeluarkan bagi membebaskan pemohon daripada tangkapan dan penahanan tidak sah oleh responden selain pemohon perlu dibawa ke mahkamah secepat mungkin. Jawatankuasa Pemilihan Parti JPP Bersatu menafikan dakwaan wujud unsur campur tangan dalam menentukan keputusan Sayat Pemuda yang menyaksikan adun gombak setia Hilman Idham menang. Mengulas persoalan dibangkitkan penolong setia Usaha Pemuda Bersatu Muhammad Faiz Rahmat, Pengerusi JPP Abdul Azim Muhammad Zabidi menjelaskan keputusan itu dibuat sebulat suara selepas beliau bersama 4 anggota lain menilai setiap bantahan dikemukakan. Memetik laporan daripada FMT, JPP mendakwa tuduhan tersebut sebenarnya dari orang yang kecewa dan kalah. Dia juga meminta semua pihak untuk menutup buku dan menerima dengan hati yang terbuka. Azim berkata sebanyak 27 aduan diterima berkait pemilihan pada 26 Oktober itu dengan aduan dibuat kem Hilman dan Akmal Zahin selain wakil JPP yang bertugas di bahagian. Semalam, Azim mengumumkan Hilman menang jawatan Ketua Pemuda Bersatu pada pemilihan Penggal 2024-2027 menewaskan pencabarnya Akmal Zahin Zainal Sahir. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.